Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada murid-murid 5 Al-Ghazali Siti Tafiz Ibadul Rahman. Bertemu lagi kita dalam kelas sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun 5. Okey, hari ini adalah 9 Februari 2021 bersamaan dengan hari Selasa. Kita akan belajar tajuk masih dalam tajuk pertama, iaitu perkembangan Islam dari sudut akidah, dan hari ini kita akan belajar tentang penghayatan, apa pengajaran, apa yang perlu kita ambil daripada perkembangan Islam dari sudut akidah ni. Okey, sebelum kita memulakan kelas kita, Maklimah harap murid-murid dapat membaca doa dan memberhentikan sekejaplah video kita ni. Selepas tu baru mula semula. Okay. Boleh buka buku aktiviti muka surat 15. Okay, muka surat 15. Okay, tengok sini penghayatan ni. Okey, yang ni Mukadimah besarkan di dalam slide. Okay. Apa penghayatan yang kita dapat daripada tajuk ni? Perkembangan Islam dari sudut akidah. Okay. Pertama, Allah ialah Tuhan alam semesta ini dan tidak ada sekutu baginya. Okey, jadinya apa yang kita belajar tu kiranya tertolaklah Tuhan-Tuhan berhala, Tuhan matahari, Tuhan pokok-pokok yang disembah oleh orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Kita bila Islam datang, kita menyembah Tuhan alam semesta, iaitu Allah, dan tidak ada, kita percaya bahawasanya Allah ni tidak ada pembantu baginya. Okey. Yang kedua, akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa manusia ke jalan yang benar dan lurus. Jadi manusia ni tak pening. Okey. Tak pening. Kalau dia ada Tuhan berhala, dia pening pula. Kenapalah kalau Tuhan berhala dia runtuh? Siapa yang runtuhkan? Yang ni, bila manusia percaya pada Allah, Allah ni dia tak sama dengan benda lain, dan dia boleh, maksudnya Allah ni berkuasa atas diri dia, dan dia juga boleh jaga kita, boleh memberi manfaat dan mudarat kepada kita. Okey. Seterusnya, yang ini Mukadimah nak tunjuk sikit lah. Ni contoh kan. Di India dia ada lagi amalan sembah matahari. Okey, jadinya nak kata satu lagi, kenapa perlunya kita tahu tentang akidah jahiliyah dan juga akidah Islam ni? Kerana benda-benda yang akidah jahiliyah, yang orang jahiliyah sembah dahulu ni, boleh berulang semula pada zaman kita. Kerana syaitan ni dia akan selalu mengajak manusia untuk lari, maksudnya terpesong daripada menyembah Allah. Dia akan rasa benda lain lagi hebat daripada Allah. Jadi sebab tu kita kena faham sungguh-sungguh. Kita tahu benda ni dah ada zaman dulu dan juga boleh berulang pada zaman sekarang. Jadi kita kena selalu meminta perlindungan dengan Allah. Okey, yang ni pula dua apa ni? Sembah. Yang ni sembah pokok. Dia rasa mungkin kadang-kadang pokok tu pokok lama yang maksudnya beratus-ratus tahun. Okey, jadi dia pun percayalah yang seolah-olah pokok tu dapat memberi menunaikan apa-apa hajat dia. Dia pun pergilah sembah pokok tu. Okey, semoga Allah jauhkan kita lah daripada menyembah selain daripada dia. Okey. Okey, buka buku aktiviti muka surat 8. Okey, yang ni kita akan jawab sama-sama di sini. Okey. Untuk kita supaya lebih faham tentang tajuk ni, kita akan jawab bersama-sama dah. Okey, tengok yang ni semua pilihan jawapan. Kita baca satu-satu soalan. Okey, yang pertama, membawa apa? Membawa perubahan akidah mentauhidkan Allah. Okey, jadi apa jawapan dia? Yang mana ni? Lata ke? Uzza ke? Jawapan dia adalah
Rasulullah. Okey, bila soalan yang macam ni juga, untuk tidak keliru, lepas awak dah tulis sini Rasulullah, terus palang Rasulullah. Dah tak boleh ambil dah jawapan ni dah. Okey. Dan kita pun hari ni bukannya menyiapkan latihan saya saja, tapi awak bila tengok latihan ni, biar awak betul-betul faham apa tajuk yang kita belajar ni. Okey. Okey. Yang ni, apa ni? 3 ni ialah berhala-berhala yang terkenal pada zaman jahiliah. Okey, apa nama berhala-berhala yang terkenal pada zaman jahiliah? Pertama, Lata, Al-Lata. Okey, Al-Lata, potong Al-Lata. Okey. Al-Uzza dalam Al-Quran kan ada. Okey. Dan seterusnya Al-Manat. Mana Al-Manat? This one. Okey, Al-Manat ialah berhala-berhala yang terkenal pada zaman jahiliah. Berhala-berhala yang besar lah yang ni. Okey, yang ketiga, orang Arab musyrikin mempunyai apa? Kepercayaan. Tengok jawapan apa yang tepat untuk isi tempat kosong ni. Banyak. Okey, jadi seperti yang Mak Alimah cerita dalam minggu mula-mula tu, pada minggu mula-mula tu, orang Arab musyrikin ni dia mempunyai banyak kepercayaan. Okey, banyak kepercayaan dah. Okay, yang keempat, orang Arab musyrikin percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan pencipta alam ini. Tetapi mereka juga percaya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jawapan yang sesuai? Mereka juga percaya kepada selain daripada Allah. Okey. Jadi dia percaya dua-dua lah. Allah pun percaya, benda lain pun percaya. Sedangkan Allah ni, kita kena tahu Allah lah yang memang mendatangkan manfaat dan mudarat. Tak boleh mempercayai benda lain sama banyak dengan kita percaya kepada Allah. Kalau kita percayakan ibu ayah kita, kakak kita pun, maksudnya kita kena ada kepercayaan juga kepada Allah. Kerana mereka juga manusia dan mereka boleh ada masalah bila-bila masa. Tapi Allah sepanjang masa, sepanjang hidup kita, dia sampai ke akhirat kita, dia boleh menolong kita. Okey. Seterusnya, agama Islam membawa umatnya ke jalan yang, okey, ada satu je jawapan lagi. Benar. Ke jalan yang benar. Okey. Selepas awak dah siapkan latihan ni, yang muka surat 8 ni, cuba baca semula. Cuba ingat semula apa yang kita dah belajar sebelum-sebelum ni. Okey. Seterusnya, okey, ni kita jawab soalan lagi. Soalan ni kat mana ni? Okey. Soalan ni muka surat 9 buku aktiviti. Muka surat 9 buku aktiviti, muka surat sebelah tu dah. Okey. Pertama, bagaimanakah akidah masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam? Macam mana sebelum kedatangan Islam tu? Okey, hari ni Mak Alimah bagi jawapan supaya kita sama-sama boleh memahami. Okey, awak tulis, bukan setakat tulis salin saja, awak kena faham. Okey, mereka adalah penyembah berhala. Jadi akidah sebelum kedatangan Islam ni, masyarakat jahiliah tu menyembah berhala. Okey, yang ketiga ni, ni soalan yang selalu dah, kalau awak tak ingat lagi tak tahulah. Okey, sebutkan 3 berhala yang terkenal pada zaman jahiliah. Apa? Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Okey. Apakah kepercayaan yang dibawa oleh agama Islam? Agama Islam datang, dia menolak Tuhan-Tuhan lain tu yang banyak-banyak tu. Kejap sembah berhala, kejap sembah matahari. Sembah berhala pun letak makanan, berhala tak pegang pun. Okey. Tak tahulah siapa yang makan makanan dia ke apa ke. Maksudnya, tak tahu. Mereka tak tahu apa yang boleh memberi manfaat atau mudarat kepada mereka. Jadi, Rasulullah datang memperkenalkan Allah kepada mereka. Dan mereka juga mentauhidkan Allah. Dan agama tauhid ni akhirnya sampailah kepada kita sekarang. Okey.
Seterusnya, yang sama macam tadi jugalah. Cuma sambungan dia. Mu'allimah potong supaya boleh nampak besar-besar sikit. Okay, jadi dalam buku awak tu penuhlah. Yang tadi campur dengan yang ni. Okey. Sebutkan amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh orang Arab sebelum Islam. Ni mu'allimah bagi contoh je lah. Menyembah matahari, bulan, bintang, ada yang sembah pokok. Ni macam-macam lah. Apa yang mereka buat sebelum datangnya kepercayaan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, iaitu agama Islam. Okay. Apakah sumber utama? Mengikut perundangan Islam. Okay. Kalau kita nak tahu tentang undang-undang Islam, nak tahu tentang panduan, apa yang memandu kita, yang boleh membawa kita kepada jalan yang lurus, apa yang kita kena pegang, daripada mana kita nak tahu? Daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah, iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang tu latihan yang kita buat di sini. Yang ni latihan yang awak perlu pula buat dah. Okey, jadi yang ni muka surat 6. Latihan gariskan jawapan betul. Dia dah bagi jawapan, awak pilih dan baca semula. Okey. Muka surat 7 buku aktiviti. Okay. Muka surat 7 buku aktiviti. Pilih dan bulatkan jawapan yang betul. Okay, jadi latihan awak hari ini adalah muka surat 6 dan juga muka surat 7. Okey, buku aktiviti dah. Okey, jadi mu'allimah harap awak boleh memahamilah apa yang kita belajar tentang apa hari ini? Penghayatan ataupun kita belajar sedikit tentang pengajaran daripada perkembangan Islam dari sudut akidah ataupun dalam bahasa Melayu ini adalah kepercayaan. Jadi sekian, terima kasih. Terima kasih kerana meminjamkan masa dan telinga awak hari ini untuk mendengar sesi pembelajaran kita pada hari ini. Apa-apa yang tak faham boleh tanya mu'allimah dalam Google Meet. Ataupun boleh hubungi bila-bila masa sahaja untuk tanya. Voice note pun boleh dalam WhatsApp dah. Okey. Nanti jangan lupa hantar tugasan. Assalamualaikum.